Facebook Ustaz nantilah. Ya, dekat audio kuliah. Okey Ustaz. Dah online Ustaz. Okey Ustaz, boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadzal nabiyyil karim wa habibina wa syafi'ina warzuqna wa maulana wa mustafana sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin nikmat-nikmat tersebut semata-mata untuk menghadirkan ketaatan kita kepada Allah, dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Azza wa Jalla yang membolehkan kita memperoleh syurga Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita. Sebelum ini kita lakukan secara bersemuka. Tapi memandangkan keadaan yang berlaku situasi sekarang ini, jadi dia ada sedikit halangan, tapi tidaklah menghalang kita daripada memperkasakan majlis ilmu di atas muka bumi ini. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan membaca masih lagi kata Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, iaitu pada membicarakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan soal kehidupan seorang hamba Allah di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan perkara tersebut menjadikan setiap hamba Allah Ta'ala itu akan patuh dan taat kepada Allah dan mendapat jalanan yang baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Pada malam ni kita akan masuk dalam satu tajuk, iaitu bab yang mungkin tidak asing di kalangan masyarakat kita, iaitu perkara yang berkaitan dengan fidyah. Baik, perkara bismillahirrahmanirrahim. Faqala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darrin fi dunya wal akhirah. Faedah pada menyatakan fidyah sembahyang dan puasa. Bila sebut tentang fidyah ini, iaitulah ganti. Iaitu ganti yang kita lakukan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Mereka yang luput iaitu ibadah baik daripada solat dan juga puasa, yang mana kita sangka baik dengan Allah agar Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka yang telah meninggalkan kewajipan tersebut. Baik, faedah pada menyatakan fidyah sembahyang dan puasa pada mazhab Hanafi. Kita berbahas di sini fidyah ini dalam mazhab Hanafi. Kerana apa? Dalam mazhab Hanafi ini itu di antara qaul, pandangan yang kuat. Manakala qaul di sisi mazhab kita akan tidak mewajibkan untuk mengeluarkan fidyah. Baik, pada mazhab Hanafi, ketahui olehmu bahawa fidyah sembahyang pada mazhab kita Syafi'i tiada wajib mengeluarkan dia. Dia apa? Dia fidyah. Pada apa? Sembahyang dan juga puasa. Baik, kemudiannya lagi mengeluarkan fidyah pula yang apa? Kata Syafi'i tiada wajib mengeluarkan dia. Pada qaul yang muktamad lagi tiada sah mengeluarkan dia. Kerana tiada dituntut akan dia, iaitu mengeluarkan fidyah bagi mereka yang meninggalkan solat dan puasa. Dan ada di sana qaul yang dhaif, masih lagi dalam mazhab Asy-Syafi'i ada pandangan, tapi pandangan itu dhaif.
pandangan yang dhaif dalam mazhab kita, iaitu mazhab Syafi'i. Iaitu dhaif, dituntut mengeluarkan dia, kemudian dituntut mengeluarkan dia. Maksudnya dituntut kita ni, bila kita nak keluarkan fidyah tersebut, ada beberapa syarat. Bila sebut dengan syarat ni, maknanya perkara itu belum berlaku, iaitu di luar. Kan bila sebut syarat ni, benda tu di luar, belum lagi berlaku. Begitu juga kalau rukun, perkara yang ada di dalam. Syarat ni di luar, rukun ini di dalam. Baik, sebelum kita melakukan fidyah tersebut, kan ada 5 syarat yang patut kita tunaikan. Kan kalau kata syarat di antara syarat ni tidak ada, maka tidak akan sahlah fidyah yang kita lakukan itu. Baik, yang pertama, bahawa mengeluarkan dia akan fidyah itu waris. Waris yang mengeluarkan fidyah tersebut kepada si mati tadi ni. Baik anak, baik bapa, tok wan dan sebagainya lagi yang ada pertalian waris. Waris. Dan yang kedua, bahawa sesuatu yang keluar itu biji yang memadai diperbuat fitrah. Kan bijian. Kan maksudnya bijian tersebut daripada gandum, bijian tersebut daripada beras, kan, ataupun fitrah tersebut makanan asasi di satu tempat tersebut. Kita fokuskan di tanah air kita, Malaysia ini ataupun Nusantara ni, kita makan nasi, makan nasi iaitu beras. Kan, jadi kita keluarkan beras tersebut. Kalau negara-negara Arab, mereka gunakan bijian gandum, gandum ukuran timbangan gandum tersebut. Jadi kita di sini fitrah tersebut makanan asasi kita. Pada tempat itu, pada tempat yang berlakulah, kalau kita nak keluarkan, kalau kita orang Malaysia, kita keluarkan beras, kalau orang Arab, mereka keluarkan gandum atau bijiran dan sebagainya lagi. Kalau makan bali, keluarkan bali. Itu di antara dah lah. Baik, yang kedua iaitu makanan asasi kita. Dan yang ketiga, diberi kepada fakir atau miskin. Kan? Diberi kepada kita fakir atau diberi kepada fakir ataupun miskin. Kan, fakir ataupun miskin dia ada perbezaan dia. Baik, nanti kita akan ulah ataupun huraikan tentang fakir dan juga miskin ni. Fakir dengan miskin ni, fakir ni lebih teruk daripada miskin. Kan, lebih teruk daripada miskin. Maksud teruk pun lagi tak ada duit daripada si miskin, itu fakir. Baik, maksudnya syarat dia fakir miskin. Fakir miskin kena bagi kepada fakir miskin. Tidak boleh bagi kepada orang yang kaya. Kan, tidak boleh bagi kepada orang yang berduit, tidak boleh bagi kepada orang yang tidak digolongkan di kalangan fakir dan juga miskin. Baik, kemudian harus mengapa orang fakir miskin yang mana yang harus mengambil zakat. Yang mengambil fakir miskin sudah pastilah mereka ini digolongkan di kalangan asnaf, iaitu penerima yang boleh menerima zakat. Baik. Kemudian dan yang keempat, ijab dan qabul. Mesti ada ijab dan juga qabul, iaitu aku bagi dan aku terima. Kan, dalam konteks ni aku bagi fidyah. Kemudian orang yang menerima itu aku terima fidyah. Itu mudah. Kan, seperti nikah, aku nikahkan dia, aku terima, aku nikahkan dia, aku terima nikahnya. Kalau kita berjual beli, aku jual sebanyak harga dan aku beli sebanyak harga. Itu lafaz yang disebut sebagai ijab dan juga qabul. Itu di antara dia. Ia harus mengambil fidyah. Baik, kemudian ijab dan qabul dengan lafaz. Dan yang kelima, qabad. Qabad ni iaitu benda tersebut dia mesti berjalan. Kan, mesti berjalan, dia tak boleh duduk statik saja. Itu kena faham tu. Sebab tu kalau fidyah ni, kalau orang buat, yang pertama dia akan tolak keluar. Dia akan tolak, dia akan berjalan. Kan? Dulu ni orang letakkan buluh, kalau letak atas buluh tu pakai golek, terima di situ. Itu dikatakan sebagai
qabad, iaitu membayar fidyah daripada yang menerima itu. Daripada yang menerima itu, maksudnya orang tadi tolak, orang tadi pun dia terima. Maksudnya proses qabad, daripada pada yang menerima itu, yakni pindah itu yang terbilang seperti pindah mabi' dan juga mushtari. Maksudnya pindah tersebut daripada orang yang menjual kepada orang yang membeli. Itu perumpamaan dia. Maksudnya barang tersebut penjual tadi memberikan kepada pembeli. Maksudnya pindah hak milik perjalanan pergerakan tersebut. Baik. Keadaan yang keempat ijab, qabul dengan lafaz, dan kelima yang qabad, dia daripada yang menerima itu, yakni pindah. Itu yang terbilang, maksudnya berbilanglah, seperti pindah mabi' oleh mushtari. Baik, di sana mushtari di sana, dan lagi disyaratkan satu cupak pada satu waktu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya kalau kita tertinggal, kalau si mati tadi ni tinggal satu waktu, maka satu cupak. 5 waktu 5 cupak. 5 waktu 5 cupak, kan? Begitu juga dengan puasa, sehari secupak. Itu dalam mazhab Asy-Syafi'i, kan? Dalam mazhab Asy-Syafi'i. Adapun pada mazhab Hanafi, maka wajib mengeluarkan fidyah sembahyang atas mayit yang luput itu setengah sok. Maksudnya segantang lah, kita faham segantang, iaitu satu waktu dan sembahyang witir, kan? Okey, maksudnya dia macam ni. Dalam mazhab Imam Hanafi, bagi mereka witir itu satu perkara yang wajib, kan? Sebab Nabi ni tak pernah tinggal. Jadi di kalangan Hanafi ni, bila satu benda yang Nabi tidak pernah tinggal, maka itu adalah yang wajib. Jadi bila mereka tinggalkan sehari tersebut dalam bilangan mazhab Hanafi, maka ia ada 6 waktu. 6 waktu ni. 6 waktu untuk kita bayar fidyah tersebut. Okey, baik. Jadi dalam masalah ni, kita boleh nampak perbandingan di antara mazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Mazhab Syafi'i dan juga Hanafi. Baik, kalau kita mengikut pandangan Syafi'i, maknanya kita hanya bayar secupak, kan? Mungkin kadar dia terlalu rendah, kan? Rendah. Secupak, kemudiannya lagi 5 cupak saja satu hari. Satu hari 5 waktu. Itu Syafi'i. Kemudian dalam mazhab Hanafi, iaitu segantang. Mungkin tinggi sikit daripada nilai cupak. Kan maknanya bukan setakat 5 waktu, tetapi 6 waktu, termasuk dengan solat witir, kan? Solat witir. Baik, dalam masalah ini, ulama, di kalangan ulama, baik di kalangan mazhab Syafi'i sendiri pun, yang disebut oleh beberapa ulama yang akan disebut nanti ni, aulanya kita ni, kan, mengikut pandangan yang kuat, pandangan yang muktamad, walaupun daripada kalangan mazhab yang lain. Kita boleh taklid tersebut, kan? Betul, tak ada masalah pun untuk kita taklid. Baik. Kemudiannya lagi, mazhab Hanafi maka wajib mengeluarkan fidyah sembahyang atas mayat yang luput itu setengah sok satu waktu, dan sembahyang witir itu dibilangkan satu waktu pula tadilah. Jadi ia 6 waktu. Jadi 6 waktu dalam mazhab Hanafi. Jadi kita nak ikut yang mana? Tu pulanglah, kan? Tapi kalau ditanya pandangannya yang aulanya adalah kita mengikut pandangan mazhab Hanafi. Itu pandangan yang paling aula dah, kan? Jadi kalau kita nak mengikut Syafi'i sendiri pun tidak ada masalah dia. Boleh saja kita ikut. Baik. Jadi 6 waktu dalam sehari semalam. Kerana sembahyang witir itu wajib juga pada mazhab mereka itu, iaitu mereka itu Pak Hanafi. Dan harus bagi orang Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i, taklid akan qaul. Qaul tersebut, qaul, kan? Qaul itu pada fidyah sembahyang, kan? Qaul pada fidyah sembahyang itu. Boleh kita taklid pada qaul Hanafi pada fidyah sembahyang itu. Tetapi taklid pada mazhab mereka itu, kan? Pada mazhab mereka itu,
kerana mengeluarkan fidyah sembahyang pada mazhab mereka itu wajib pada qaul yang muktamad. Kerana apa? Kerana pandangan dia. Kenapa kita ikut yang lebih aula dia? Sebab itu di antara pandangan yang kuat. Itu paling mudah untuk kita faham bahawa kenapakah kita mengikut Hanafi boleh taklid, sebab itu di kalangan pandangan qaul yang muktamad ataupun qaul yang kuat. Jadi boleh. Baik, pada qaul yang muktamad bersalahan pada mazhab kita Syafi'i, maka iaitu dhaif. Jadi dalam masalah ni sudah pastilah kita akan mengambil pandangan yang kuat daripada pandangan yang lemah. Dan memadai pada mazhab mereka itu memberi fidyahnya dengan harga, dan juga kita boleh membayar fidyah tersebut dengan nilai dia. Nilai jadi harga daripada naqdun atau lainnya. Dan bagi taklid itu beberapa maksudnya bagi taklid, kita nak taklid dalam mazhab itu beberapa syarat. Baik, maksud dia pertama kali saya ambil iaitu mudah untuk kita untuk kita faham bahawa dari kita bila mengikut mazhab Hanafi, maknanya kita boleh bayar nilai. Kan nilai tersebut. Contoh kan dia boleh katakanlah segantang ni dalam RM7, RM6 kan. Kemudiannya lagi RM6, contoh nak nilai dia saya tak pernah ingat. RM6 kali dengan 5, 3 kali dengan 6 kan. 6 kali 6 36. Maksudnya RM36. RM36 kali dengan 365 setahun. Hitung tengoklah. Kemudian setahun, contohnya setahun kalau dia dapat berapa ribu, kemudian contohnya 2,000 lebih, contohnya 3,000, kemudian kalikan dengan berapa tahun yang anggaran kita yang dia tinggalkan solat tersebut kan. Jadi kita dapat nilai, kita bayar dengan nilai itu pada mazhab Hanafi. Ada seorang ulama yang mendengarkan kitab dia, kalau kita ikut mazhab Syafi'i, maknanya tidak sah untuk kita bayar dengan nilai, mesti dengan ain tersebut. Itu ada pandangan dia kalau kita ikut mazhab Syafi'i kan. Jadi tak ada masalah apa. Baik, kemudian dan bagi taklid, dan kalau kita nak taklid itu kan, taklid tersebut berapa syarat, ada beberapa syarat. Setengah daripadanya syarat jangan talfiq, yakni setengah ikut Hanafi dan setengah ikut Syafi'i. Maksudnya kalau taklid ni tak apa. Cuma yang tak boleh talfiq, iaitu campur aduk. Kan, seperti yang saya sebutkan, contoh kalau kita dalam ibadah solat, contoh dia. Kita berwuduk cara Maliki. Kan, Maliki. Kemudian bila kita solat cara Syafi'i, itu yang dinamakan sebagai talfiq. Talfiq, bercampur aduk. Kalau kamu nak ambil, nak ikut daripada wuduk tersebut, sembahyang tersebut, mesti Syafi'i, mesti Maliki, mesti Hanafi, jangan campur aduk. Begitu juga dengan masalah fidyah ni. Kan, masalah fidyah ni jangan kita bercampur aduk. Bercampur aduk. Contoh seperti baik, dan bagi taklid itu beberapa syarat, setengah daripadanya jangan talfiq, iaitu setengah ikut Hanafi dan setengah ikut Syafi'i. Seperti dikeluarkan fidyah itu dengan harga. Kan, seperti dikeluarkan dengan harga dan diberikan dia kepada fakir yang memiliki harta sampai nisab. Okay, maknanya kita keluarkan dengan harga, nilai tersebut ikut mazhab Hanafi. Kemudian kita bagi kepada fakir miskin tersebut mengikut nilaian ataupun penakrifan daripada mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi ni bila kata nilai sampai nisab, iaitu nilai tersebut yang agak banyak, yang melebihi keperluan dia kan, melebihi keperluan dia, itu nisab, sampai nisab yang ada kemampuan. Maksudnya kegunaan dia tersebut
melepasi apa? Melepasi kegunaan dia tu, melepasi dia punya keperluan dia. Kan? Maksudnya kegunaan melepasi keperluan dia. Kalau dia cukup-cukup perlu, itu baru termasuk dalam dalam orang kata apa, miskin. Dalam mazhab Hanafi. Kalau lebih, maksud dia tidak miskin. Itu kalau mazhab Syafi'i ni tak, dia lain sikit. Kan mazhab Syafi'i ni dia mungkin dia lain sikit. Sebab itulah jangan bercampur. Kita membayar fidyah dengan nilai mengikut mazhab Hanafi, kemudiannya kita pilih orang fakir miskin dengan cara nilaian Syafi'i. Itu yang tak betul tu. Itu yang tidak sah. Baik, kemudian maka dinamakan talfiq hukumnya. Talfiq hukumnya ini iaitu bercampur aduk pada beberapa mazhab dalam mengerjakan sejenis ibadat. Itu namanya talfiq. Baik. Tidak sah taklid. Dan setengah daripadanya, jangan qasak menuntut yang mudah-mudah jua supaya hendak lari daripada keberatan syarak. Kan, maksudnya yang kedua tersebut, jangan kita terlalu bermudah-mudah. Kan, mungkin kita kata, apalah esok kalau aku mati nanti esok, harta aku tinggal, bajet dah semua. Sekian banyak hari, sekian macam harta ni, sekian tarikh ni, berapa tahun ni, aku mati hampa banyak fidyah dah aku sedia. Dunia ni aku tak perlu sembahyang. Kan, dia bermudah-mudah dengan taklifan syarak tersebut. Itu tak boleh. Kan, itu yang tu tak boleh tu. Kalau dia buat macam tu, maka tidak sah. Maka dia tahu dah. Maka bila pak aku tinggalkan harta ni supaya bayar. Dia tahu dah dia tu memang tak sembahyang. Kan, itu yang kita bimbangkan perkara ini terjadi. Sebab tu kata, jangan qasad untuk memudahkan taklif syarak ke atas seseorang tersebut. Kita digunakan fidyah ini semata-mata untuk kepentingan dia. Kan, dia tak mau solat, dia tak mau itu. Itu yang disebut dalam kitab ni tidak sah. Tidak sah. Dan setengah daripadanya syarat i'tikadkan qaul yang ia hendak taklid itu terbilang juga, dan jika kurang daripada mazhab dia sekalipun sah ia taklid. Kan, maksudnya dia i'tikad bahawa mazhab, bahawa yang diikut tersebut itu pandangan yang kuat. Kan, walaupun dalam mazhab dia sendiri ada pandangan tapi lemah, maka dia berpegang pandangan yang kuat walaupun bukan mazhab dia, maka sah taklid dia tersebut. Kan, jadi itu di antara syarat untuk kita taklid. Baik, syahdan. Hukum mengeluarkan fidyah sembahyang 5 waktu. Dan sembahyang witir itu wajib pada qaul yang muktamad pada mazhab mereka itu, iaitu mazhab Hanafi. Jadi kalau kita mengikut mazhab Hanafi, kan mungkin kita cermat. Kan, kita cermat ihtiyati, kita mengikut mazhab Hanafi, jangan kira 5, kira 6 waktu tersebut. Kan. Baik, apabila meninggal satu daripada atau meninggal ia akan beberapa sembahyang, walaupun beberapa sembahyang itu ditinggal. Mungkin zaman jahiliah dia, zaman dia tak sembahyang kan. Ataupun 2-3 waktu sembahyang yang dia tak sempat nak qada, ikutlah. Selama ataupun dan jikalau meninggal ia si mati tadi ni selama umurnya sekalipun. Kan, maksudnya dikira umur ni dikira daripada baligh. Kan, sebab itu kadang-kadang ni ada orang bila buat fidyah ni dia ihtiyati. Kan, dia ihtiyati, dia kata kiralah daripada umur 15 sampai umur 60 tahun tak pernah sembahyang. Dia buat hitungan yang macam tu. Jadi nilai dia cukup tinggi lah. Kan, cukup tinggi nilai dia. Kadang-kadang sampai kepada puluhan ribu kan nilai dia. Ada yang 17,000, ada yang 18,000, dan saya pernah hitung seseorang tersebut nilaian dia hampir 18,000. Kan, 18,000 ikutlah. Kan, maksud dia tinggilah nilai dia tersebut kan. Baik, dan jikalau meninggal selama umurnya, jadi kita tengoklah, tanya isteri dia, orang yang terlalu hampir dengan dia sembahyang ni, berapa tahun dia sembahyang, berapa tinggal, kan isteri dia lebih tahu. Kan, orang yang dekat dengan dia.
tanya isteri dia. Ataupun tak ada isteri, mungkin boleh tanya saudara mara, mak bapak dia, dan sebagainya lagi. Begitu juga kadang-kadang orang mati muda ni, anak-anak muda yang mati muda ni, kan accident dan sebagainya lagi, itu pun kena juga. Kalau kata dia sembahyang okey, bimbang yang tak sembahyang ni. Tapi selalunya bila ni yang orang selalu buat fidyah ni bagi mereka yang orang tua je. Hak muda ni tak dengar lagi. Kan? Tak dengar lagi untuk melakukan fidyah. Kan? Mungkin mereka beranggapan hak tua banyak tinggal sembahyang, tapi kalau yang muda pun mungkin ada juga yang lihat sembahyang tersebut, kadang-kadang sembahyang isyak dengan maghrib je, subuh, zuhur, asar, tudak dan sebagainya lagi. Itu juga perlu ada perhitungan kepada waris-waris yang melihat keadaan tersebut. Dia kena ambil prihatin tersebut. Bukan apa, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dia dosa-dosa yang telah dilakukan. Baik, ia akan berlepas sembahyang dan jika meninggal selama umurnya sekalipun. Macam seumur hidup tak pernah sembahyang pun. Yang itu pun ada juga. Yakni tidak diqadak dan dia juga tidak diqadakkan. Kita kalau kata kita mungkin pernah tinggalkan solat sebelum ni, usahakan untuk kita qada. Kan, usahakan. Walaupun tak mencapai seperti yang telah kita tinggalkan dahulu, mudah-mudahan ia akan menjadi bebanan yang ringan kepada kita untuk berhadapan dengan Allah dan Allah Ta'ala menerima taubat kita. Dan sebab itulah disebutkan oleh Syekh Matbuli bahawa di antara perkara yang menginginkan mendatangkan keringanan kepada kita di atas muka bumi ini, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang bertakwa, dan disebut oleh Matbuli ini untuk mencapai kewalian dia, seseorang itu mesti ad-dawamut taubah, mesti sentiasa dalam keadaan taubat. Kan, tak kira lah. Sebab itulah bila kita solat, habis solat kita beristighfar. Bila kita beristighfar, maknanya kita mengharapkan agar kelompangan, kecacatan yang ada dalam solat kita tadi ni diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab istighfar ini dia kena hadirkan dua perkara. Yang pertama harap, yang kedua takut. Barulah istighfar kita akan diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kena ada harap dan juga kena ada takut. Bila kita beristighfar, kena hadirkan dua perkara ini dalam hati kita. Kan, barulah istighfar itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka wajib dikeluarkan fidyah pada tiap-tiap satu waktu setengah sok Baghdad. Gantanglah kita. Maka jadilah di dalam sehari semalam itu 6 gantang Baghdad. Kan, 6 gantang Baghdad. Kerana masuk witir. Masuk witir satu kerana ia wajib pada mereka itu. Dan memadai pada mereka itu dengan harga. Boleh kita buat penilaian dengan harga tersebut. Maka dihisapkan harganya itu kadar 6 gantang sehari semalam. Kan, nilaikanlah. Kalau gantang tu boleh tengok berapa gantang, satu gantang tu berapa ringgit. Kemudian kita kali dengan 6. Macam apa yang saya sebutkan permulaan tadi ni, iaitu satu gantang, umpama contoh 6 ringgit. Kemudian 6 waktu, 6 kali 6, 36. 6 kali 6, 36. Kemudiannya lagi kita kalikanlah. Kali dengan 365 hari, kemudian kali dengan tahun. Kan, kalau 365, kalau 20 tahun, 365 kali dengan orang tahu apa? Dengan 365 kali dengan 20 tahun. Kan, ambil jumlah tersebut, kemudian kita kalikan dengan nilai harian tersebut. Kan, berapa yang kita dapat. Baik, maka dihisapkan itu 6 gantang. Dan harus pada mereka itu mengeluarkan fidyah sembahyang dan puasa itu dengan jalan helah. Maksudnya helah. Helah tersebut bukan kata menipu. Helah tersebut adalah untuk meringankan. Meringankan kepada orang yang nak mengeluarkan. Contoh,
kita dalam bulan puasa tersebut, maka kalau orang yang berpuasa kemudian dia bersetubuh di siang hari dia, maka akan dikenakan syahrul mutatab, berpuasa 60 hari berturut-turut ataupun membebaskan hamba, memberi makan dan sebagainya lagi, itu kafarah. Jadi kalau kita tak mau, kan kita tak mau tersebut, maknanya helah dia bukan kita nak ajar ni supaya orang buat, tetapi dia pakai katakan helah mungkin tak tahan kan, wallahu alam. Dia buka puasa, maka dia bersetubuh, hukum dia tetap haram, tapi ia tidak dikenakan syahrul mutatabi'an tersebut, kafarah tersebut. Itu yang dikatakan sebagai helah. Baik, maksudnya kalau kita mungkin ada yang tak mampu umpama dia, kan, yang tidak mampu untuk membayar dengan jumlah yang begitu banyak, ada helah dia supaya ringan belanja dia. Ringan belanja dia. Supaya ringan belanja dia, mungkin kalau dia kena keluar 17,000, mungkin dia tak ada duit, kan. Jadi ada cara dia, iaitu jalan helah supaya ringan belanjanya, seperti mengeluarkan oleh seorang akan fidyah itu kepada mustahiqnya. Mustahiqnya itu siapa dia? Iaitu orang yang berhak menerima fidyah. Orang yang berhak menerima fidyah. Apa dia? Fakir dan juga miskin. Itu dipanggil mustahiq. Mustahiknya. Baik, maka diterima oleh mustahiknya itu serta qabadnya. Maksudnya terima hak yang fakir miskin kita panggil dalam satu majlis, dia terima, berlaku perpindahan barang tersebut, bergerak kan daripada yang bagi kepada penerima, kan, qabadnya itu berlaku. Okey. Akan sebagai qabadnya yang mu'tabar pada mabi'un. Mabi'un ni apa dia? Iaitu perkara yang dijual. Berkat itulah benda tersebut. Kan, mabi'un iaitu perkara yang dijual di sana. Kemudian hebah, maksudnya contoh, saya bayar fidyah kepada fakir miskin, saya tolak, saya pakai, aku bagi fidyah ni ke atas sekian, kan, kerana Allah Ta'ala, kan, dia kita tolak, dia pun terima, aku terima fidyah tersebut. Kemudian dia pun hebah balik dari tanah, aku bagi kat hang berah ni, aku bagi balik, aku bagi kat hang berah ni. Jadi pendek katanya, dia bagi balik. Maksudnya di situ tidak ada paksaan, kan, tidak ada paksaan, kita gunakan sebagai perkara yang hikmah ataupun toleransi, sebab saling memahami, kan. Kita walaupun kita mungkin ada duit, tapi dia bagi balik. Dia kata, aku hebahkan, aku bagi berah ni kepada hang, kan. Cuma kemudian dia buat lagi, kan, aku bayar fidyah beras sekian ni sebanyak semuanya ke atas sekian kerana Allah Ta'ala tolak. Maksudnya beras tu mesti berjalan, perkara tu berjalan. Kemudian dia terima, aku terima, kan. Kemudian aku hebah, aku bagi balik, aku bagi ke hang beras ni, kan. Maksudnya nilaian, contohnya kalau 5,000 tadi ni, mungkin 5,000 tadi ni mungkin orang tak akan pergi nilai yang paling tinggi, kan. Maksudnya kalau 5,000 tadi dia bagi, contohnya fidyah yang dia bayar itu 20,000, kan, dia tak ada duit 5,000, dia beli beras ni 5,000 contoh, kan, dia beli beras 5,000 tersebut, mintolak, kan, 5,000 dia bagi kepada fakir miskin tadi pun bagi dekat dia, hebah pada dia 5,000 dah. Kemudian dia tolak lagi, aku bagi zakat ni apa, fidyah ni kepada sekian, okey, kerana Allah Ta'ala tolak balik 10,000 dah, kan. Kemudian bagi balik zakat kepada fakir miskin tadi, dia bagi balik kita, dia hebah balik kepada kita. Kemudian sampai 20 tersebut, maknanya kita pun bagi tahu dekat dia sekian, hebah, lepas tu dia bagi balik kita, maka cukup bilangan 20,000. Kemudian beras yang ada di hadapan kita tu ataupun nilai tersebut, maka kita bagilah kepada fakir miskin, baru kita bagi, kan, bagi balik kepada fakir miskin tersebut. Itu dikatakan helah tersebut, kan. Itu di antara, bukan kita menipu, tapi helah kita. Sebab fakir miskin ni bukan kita paksa dah. Ni aku nak bagi buah, tapi syarat dia hang kena bagi balik aku hebah. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh nak letakkan syarat macam tu. Cuma kita bagi tahu dah dengan sifat toleransi tersebut, win-win tersebut yang dia akan dapat untuk menyelesaikan hebah tersebut, kan, hebah tersebut. Baik, oleh fakir itu kepada orang yang berfidyah secara qabul yang qabad daripadanya. Tadilah sekarang tadi.
Kemudian ia beri pula kepada fakir itu atau fakir yang lain. Ikutlah kalau nak guna fakir itu juga ataupun orang yang lain, 4-5 orang pun boleh. Kan kadang-kadang proses tolak menolak ni kadang-kadang berat juga, besar juga. Kan benda dia mungkin kita boleh ambil 3-4 orang untuk menyelesaikan fidyah tersebut. Baik. Jika banyak orang fakir itu seperti demikian itulah hingga habis bilangan sembahyang yang ditinggalkan itu. Maka jumlah bilangan gantang dalam 1 tahun itu, ini kita beritahu, adalah 2,160 gantang. Baghdadi 1 tahun tersebut bilangan dia iaitu 2,160. Maksudnya gantang, bukan duit. Kali tengoklah dengan, contoh kali dengan 6 ke berapa, contoh. Kan itu di antara dia. Dan jika dengan harga pun dihisapkan hingga kadar itu juga. Baik. Dan adapun syarat mengeluarkan fidyah sembahyang dan puasa itu hendaklah diberikan fidyah. Maksudnya adapun syarat mengeluarkan fidyah sembahyang dan puasa itu hendaklah diberikan fidyah kepada fakir atau miskin pada mazhab mereka itu. Kan? Pada mazhab mereka itu iaitu mazhab Hanafi. Dan miskin maka hukum tasarruf ni itu perkara itu jadi ataupun dilaksanakan. Perkara itu tersebut akan terlaksana fidyah itu seperti hukum tasarruf zakat. Terlaksana apa? Hukum kita bagi zakat macam benda tu berjalan. Dan iaitu seperti fakir dan iaitu orang yang ada baginya sekurang-kurang suatu harta kurang daripada nisab. Kan nisab tersebut itu nilaian. Nilaian dia mempunyai harta yang dikatakan harta tersebut orang tu melebihi keperluan dia. Kan macam kita, kan contoh. Kita bila orang miskin, apa yang disebutkan, pakaian dia hanya untuk keperluan dia. Kita hari ni pakaian kita yang ada mengikut orang tu bukan keperluan dia. Kan bukan keperluan orang kata apa, kepentingan dah. Dia jadi macam tu. Contoh kalau kita nak pergi solat Jumaat, kita akan jubah putih. Kalau hari lain kita akan baju Melayu. Kalau pergi kenuri orang, kita akan pakai pakaian khas untuk kenuri. Kalau kita bekerja, kita ada pakaian untuk bekerja. Kan jadi orang kata apa, lebih daripada keperluan. Hak yang ni dia tidak lebih daripada keperluan dia. Hak ini kata ni, yang kata nisab harta ni. Kan? Tapi perkara tersebut sekarang ni, kemiskinan, fakir miskin ini mungkin boleh dihitung sebagai orang kata apa, mengikut keadaan. Macam kita hari ni dia ada B40, M40, T20 ke 40, Allahu'alam. Kan? Jadi nilaian tersebut. Sebab kalau orang B40 ni, memang orang kata apa, pendapatan isteri rumah sekian-sekian, memang dia tak boleh nak, orang kata apa tak boleh nak, hanya keperluan pun tak cukup. Kan? Itu di antara orang kata apa, penilaian kemiskinan zaman sekarang ni. Okey, baik. Hari ni kita nak sebut ni apa yang disebut oleh dalam mazhab Hanafi, iaitu kurang daripada nisab. Nisab ni kurang daripada keperluan dia. Seseorang tersebut dia ada harta, kan, tetapi tak cukup, kan, ada ataupun dia ada harta hanya untuk keperluan dia saja. Contoh kalau berjana, timba tu hanya untuk kegunaan sekali kegunaan, lepas tu untuk lain tak boleh dah. Kita ni banyak untuk rendam baju, untuk buah air, kan, macam-macam. Tapi yang kata orang yang kurang nisab ni, harta yang dia ada tetapi tidak cukup. Orang tu tidak cukup untuk keperluan yang wajib sahaja. Itu dia. Baik. Dan miskin itu, dan iaitu orang yang tiada sesuatu baginya atas mazhab. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ni, orang yang miskin ni tak ada apa. Kan? Tak ada apa. Fakir ni dia lain pula, fakir. Sebab dalam mazhab Syafi'i, fakir dengan miskin ni ada perbezaan dia. Kan yang kita nak baca hari ni, iaitu miskin pada mazhab Hanafi, dan tiada harus tasarrufkan kepada orang yang ada mazhab Hanafi, miskin pada mazhab Hanafi, iaitu
Dia miskin itu orang yang tiada satu baginya. Maksudnya tak ada apa pun, tempat tinggal pun tak ada. Itu miskin pada mazhab Hanafi. Kan, miskin pada mazhab Hanafi. Baik, dan tiada harus tasarrufkan kepada orang yang kaya. Tidak boleh kita bagi fidyah ni kepada orang kaya. Kan? Dan iaitu orang yang memiliki kadar nisab yang hampir daripada hajatnya. Maksudnya, orang kata apa, kalau timba tu mungkin kalau satu hari digunakan timba tersebut 2, kan, mungkin orang kata apa, dia ada 2. Kan, keperluan dia cukup. Keperluan dia cukup. Bukan keperluan dia, kegunaan dia tu cukup-cukup. Kan, maksudnya. Itu di antara dia. Memiliki kadar nisab yang hampir daripada hajatnya yang asliyah daripada barang mana harta ada ia. Maksudnya keperluan harian dia tersebut ada. Pakaian ada, pinggan mangkuk ada, bantai ada, tikar ada, kan. Baik. Telah berkata dalam kitab Al-Badiyah, bermula kadar hajat itu iaitu barang yang menyebut akan dia oleh Syekh Al-Qurqi dalam mukhtasarnya, maka berkata ia tiada mengapa bahawa diberikan daripada zakat ataupun fidyah akan orang yang ada baginya maskan, tempat tinggal. Kan, maksudnya dalam pandangan dari mazhab di kalangan mereka Hanafi juga, mereka ada pandangan kata walaupun dia ada tempat tinggal, maka dibolehkan untuk tasarruf fidyah tadi ni dan juga zakat tadi ni. Yang ini kita baca ni berdasarkan kepada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Baik, ini Qurqi di kalangan mazhab Hanafi jugalah. Yakni rumah tempat duduknya dan barang yang ia perbuat mata benda pada rumahnya, seperti maksudnya alat rumah dia lah, perkakas rumah dia, seperti hamparan dan bantal, berjananya, kan, timba lah, tempat bubuk ayak ke apa ke, yang berhajat kepadanya kerana pakai. Tadilah mengikut keperluan dia saja. Kan, untuk lebih-lebih tu tak boleh ukur nak spare kan, nak simpan ke, ada. Untuk yang ada tu mengikut keperluan dia sahaja. Kan. Berhajat kepadanya kerana pakai, kerana nak guna. Yakni segala perkakas yang mengambil manfaat seorang itu dengan dia. Maksudnya, perkakas yang ada di rumah dia tersebut digunakan manfaat oleh diri dia. Kemudian khadimnya, khadamnya, dan kuda yang berhajat, maksud ataupun hajat untuk kuda. Kan, maksudnya di situ dihitung kegunaan tersebut. Kan, untuk kuda, untuk khadam dia, untuk diri dia, kan. Baik, dan senjata, dan kain pakai, dan segala kitab ilmu jika ada ia daripada ahlinya atau ia hendak buat mengaji. Kan, walaupun kitab juga dihitung sebagai harta. Kan, sama ada kepunyaan ahli dia, anak dia, abang dia, kakak dia, ikutlah. Kan, sama ada hak tu, kitab tu untuk mereka, hak mereka, ataupun kitab dia tersebut untuk dia belajar ilmu. Kan, walaupun nak cek, nak cari miskin sampai tahap tu sekali, supaya orang tidak menyalahkan apa juga fidyah ataupun harta tersebut. Kan, sebab bimbang kan, sampai tahap tu ulama hari ni. Baik, jadi zaman kita hari ni kan, zaman yang orang apa pandemik COVID-19 ni, ramai yang terjejas. Kan, kadang-kadang kita hari ni melihat kepada keperluan mereka. Kan, terjejas mereka tersebut diberhentikan kerja. Kan, harian mereka pun tidak dapat seperti sebelum ni dah. Kan, mungkin sebelum ni kita hari ni nak tengok keadaan mereka sekarang ni, iaitu melihat keperluan mereka. Kan, terputusnya barang dapur, kalau kita pergi rumah dia jangan kira. Mungkin sebelum ni dia duit banyak, dia buat rumah besar, dia beli kereta, sebagainya lagi. Ada semua perkakas tersebut. Tapi untuk keperluan dapur, makan, ubat dan untuk kehidupan mereka, kelangsungan kehidupan mereka tersebut tak dapat. Maka itu juga dihitung sebagai kemiskinan. Kan, sebab tu kita kena tengok saudara-saudara kita, jiran kita,
adik-beradik kita, siapa pun sekarang ni, walaupun dulu mereka ni kaya, kan, tapi bila mari pandemik ini yang berlaku pada zaman kita hari ini, benar-benar mendatangkan, orang kata apa, benar-benar memberi kesan yang buruk, yang kesan kepada masyarakat ataupun manusia ni. Kan, sebab tu lah kita kena lihat daripada sudut tu. Kan, mereka ada kereta sebab zaman tu, zaman yang mereka ada duit. Tapi bila lah ni tak ada dah. Kan, mereka ni orang tahu apa, nak makan saja. Kereta tak boleh makan, rumah tak boleh makan, tu tempat tinggal. Seperti disebutkan Al-Qurqi tadi ni, walaupun dia ada tempat tinggal ataupun benda yang mengikut keperluan dia, maka boleh untuk kita tasarrufkan fidyah tadi ni ataupun zakat. Baik, tempat tinggal buat mata benda tadilah khadam dan kitab ilmu, jika ada ia daripada ahlinya atau ia hendak buat mengaji. Nampak? Kitab tu walaupun ada untuk buat mengaji, maksudnya ikut keperluan. Kita hari ni kitab banyak, kan? Maka jika ada baginya lebih daripada yang demikian itu, yang sampai qimahnya, sampai qimahnya nilai, maka pada ketika zaman tu dinilai. Dinilai tersebut mungkin kalau kita hari ni ada 40 nilaian pendapatan, kan. Zaman tu pun qimah tersebut nilai. Nilai semua tersebut yang 200 dirham. Nescaya haram atasnya mengambil sedekah, yakni zakat dan fidyah, kerana barang yang diriwayatkan daripada Hasan Basri berkata ia adalah segala sahabat Nabi memberi oleh mereka itu daripada zakat bagi orang yang memilih ia akan 10,000 dirham daripada senjata dan kuda dan rumah dan khadam, kerana segala perkara ini daripada segala hajat yang lazim yang tiada bagi tiap manusia daripadanya. Kan? Baik, hanya untuk keperluan sahaja. Baik, dan tersebut dalam fatwa pada orang yang ada baginya khawanit. Khawanit tersebut apa dah itu, yakni kedai-kedai. Baik, yang kita sebut hadis tadi ni adalah mereka yang ada kuda tu semata-mata untuk keperluan. Kan, untuk keperluan mereka saja. Mungkin zaman tu nilai kuda, nilai parang pedang dan sebagainya lagi tinggi, walaupun 10,000 dirham, kan, tetapi benda tersebut adalah keperluan mereka, tak lebih pun. Untuk kepentingan memang tak ada. Maka mereka ini boleh datuk mendapat fidyah dan juga tasarruf zakat. Banding hak tadi ni, hak 200 tadi ni, sebab apa? Sebab harta lebih daripada 200 dirham tu maknanya mereka dah kaya dah. Kan, nilai tersebut. Maknanya kalau yang ada harta tu adalah nilai yang tersebut mengikut keperluan saja. Hadis tadi ni adalah harta mereka ada walaupun nilainya 1,000 dirham, tetapi semua tersebut adalah untuk menunaikan hajat mereka semata-mata, bukan sebagai perhiasan, bukan sebagai himpunan, bukan sebagai harta yang banyak, tidak, tetapi ia sebagai orang kata apa, simpanan mereka sahaja. Baik, hajat mereka sahaja yang lazim, tiada bagi tiap-tiap manusia daripadanya, yang pada ketika itu mereka tu mesti ada segala peralatan rumah dan sebagainya lagi. Dan di dalam fatwa pada orang yang ada baginya khawanit, yakni kedai-kedai, yakni beberapa dukan, juga kedai-kedai, kan, dan beberapa rumah, dan beberapa dukan dan beberapa rumah kerana ambil faedah sewa, tetapi faedahnya yakni sewa tidak memadai akan dia dan akan ayalnya. Ayalnya tersebut apa dia? Iaitu dia ada kedai, kan, dia ada kedai, dia ada rumah sewa, tapi rumah sewa yang dikutip tersebut tidak memadai untuk ia ayal, yakni orang yang wajib diberi nafkah, kan, dia tak mampu, kan. Ada rumah sewa, ada rumah kedai, tetapi dengan keadaan zaman itu dia tak mampu untuk memberi nafkah. Bila tidak mampu untuk memberi nafkah, nilaian tersebut, maka dia boleh untuk menerima fidyah dan juga boleh menerima zakat, kan. Itu dah zaman kita hari ni pun apa yang disebut hampir, walaupun kita nampak dia ada tanah,
kan. Walaupun kita nampak dia ada kereta, walaupun kita nampak dia ada motor, tetapi nak bagi makan tu tak ada, kan. Motor ni untuk sekadar dia untuk berkeluar ataupun dia keluar untuk mendapatkan rezeki sahaja, kan. Untuk dapat cari rezeki saja. Tapi dia masih lagi tidak mampu untuk menyara mereka yang wajib dinafkahinya, kan. Itu dia antara dia lah. Maksudnya pada ketika itu dia boleh untuk mengambil dan halal baginya mengambil sedekah daripada Muhammad, iaitu sahabat Abi Hanifah, daripada Abi Yusuf. Tiada halal baginya. Ada pandangan kata tak halal juga. Sebab dia ada rumah ni, kan. Baik. Tidak halal baginya, tidak memadai faedahnya. Baik. Abu Yusuf tidak halal baginya. Ada pandangan yang di mazhab mereka tidak halal. Dan demikian lagi jika ada bagian dusun yang tidak memadai faedahnya. Dia ada dusun, tetapi dusun tersebut tak keluarkan hasil. Ada tanah luar tapi tidak mengeluarkan hasil. Halal mengambil sedekah, iaitu fidyah dan juga zakat. Dan jikalau ada di sisinya makanan bagi qutun yang menyamai 200 dirham. 200 dirham itu makanan yang qutun iaitu makanan yang mengenyangkan, kan. Contohnya bekalan roti banyak, kan. Qimah tersebut, nilaian tersebut iaitu 200 dirham. Maka jika ada ia memadai 1 bulan sebab banyak tanggungan nafkahnya, kan. Contoh kita kata dia ada bekalan makanan untuk 1 bulan. 1 bulan yang lebih 1 bulan ni memang dia tak dapat nak bagi nafkah. Mungkin dia tak ada dah. Tak ada dah. Makanan pun tak ada dah. 1 bulan walaupun dia boleh simpan stok makanan untuk 1 bulan, kan, untuk ahli keluarganya ataupun ayalnya yang wajib dinafkahinya, maka dia nescaya halal mengambil sedekah atau memadai setahun dengan sedikit tanggungan je, kan. Kata qil, ada pandangan qil tersebut tiada halal. Pandangan yang ada qil maksudnya pandangan yang lemah sikit, tiada halal. Maksudnya tanggungan nafkah nescaya halal mengambil sedekah atau memadai setahun dengan sedikit tanggungan dia, kan. Maksudnya makanan yang dia ada tu hanya untuk sebulan. Lepas daripada tu sebulan lepas tak ada, maka halal bagi dia untuk menerima sedekah. Ada pandangan yang dhaif, qil tiada halal, dan kata qil halal. Ada pandangan kata tak boleh, ada pandangan tak boleh. Kerana bahawasanya mustahil tasarruf kepada kifayah ialnya, maka dihubungkan dengan tiada, kan. Dan sesungguhnya telah menaruh oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu bagi segala isterinya makanan 1 tahun, kan. Dan jika adalah bagi seorang itu pakai musim sejuk dan ia itu tiada berhajat ia kepadanya pada musim panas, nescaya halal mengambil sedekah, kan. Telah menyebut ia akan segala jumlah ini dalam fatwa. Baik, maknanya Nabi telah sediakan, macam Nabi sediakan untuk isterinya makanan untuk belanja untuk setahun, kan, untuk setahun. Jadi pendek kata dia, Nabi ni, sunnah Nabi ni iaitu bagi segala isterinya makanan 1 tahun, memastikan isteri Nabi ni cukup bekalan untuk 1 tahun. Dan jika adalah bagi seorang itu pakai musim sejuk dan ia itu tiada berhajat ia pada musim panas, kan. Mungkin pendek katanya dia ada pakaian juga, pakaian musim sejuk. Musim sejuk ni maksudnya bila musim panas ni dia tidak berhajat kepada pakaian lah. Seolah-olahnya kata benda tu ada. Dan seolah kata benda tu ada tetapi bukan keperluan dia, kan. Dia simpan untuk musim sejuk je. Musim panas ni tidak ambil manfaat pakaian sejuk tadi ni. Walaupun ia simpan digunakan untuk musim yang akan datang, maka halal mengambil sedekah, kan. Sampai tahap tu sekali dihitung, dinilai tentang kemiskinan, tentang fakir, tentang orang yang layak, kan. Jadi kesimpulan apa yang kita boleh dapat di sini, kan, kesimpulan dalam mazhab Hanafi ni iaitulah bagi orang yang miskin tersebut adalah mereka yang, kan, ada belanja tetapi mengikut
keperluan sahaja. Lebih pada keperluan ataupun lebih daripada tempoh tertentu mereka tidak mendapatkan bekalan, maka halalnya untuk menerima fidyah ataupun menerima zakat. Kan seperti yang kita bantu orang susah dan sebagainya lagi tu, kan kita bagi barang dapur habis dia makan, habislah. Kan nak harap motong getah, nak harap kerja pun hanya untuk keperluan bayar bil elektrik, mengasuh anak, kan, bayar kereta, itu keperluan, kan, itu keperluan sahaja. Jadi mereka ini memang layak untuk mendapat fidyah ataupun zakat. Jadi kita hari ini bila ramai terkesan dengan pandemik COVID-19 ni, jadi ramailah yang kita rasa mereka ini layak. Walaupun kita nampak dia ada 2 biji kereta, dia ada rumah besar, dia ada rumah cantik, kan kadang-kadang itu keperluan mereka saja. Mungkin mereka itu buat semasa mereka ada duit, tapi selepas daripada tu tak ada duit dah. Jadi nak makan pun payah. Mereka ini layak untuk menerima fidyah ataupun zakat. Itu benda yang kita kena tengok. Baik, gimana kita perhabis terus ikut kitab sikit lagi . Dan setengah daripada syaratnya, syaratnya itu lafaz ijab daripada orang yang memberi, kan. Lafaz ijab daripada orang yang memberi dan qabul daripada orang yang menerima. Maksudnya di antara syarat dia lafaz lah. Aku bagi, kemudian hak kawan terima tu aku terima, memadai dah. Kan, memadai dah. Baik, kepada orang menerima seperti kata oleh memberi itu, inilah fidyah sembahyang si anu. Ini lafaz dia lah, kalau kita nak sebut inilah fidyah sembahyang si anu anak si anu. Aku beri akan dikau. Mudah ya kan? Maksudnya ini fidyah. Ini fidyah si Fulan bin si anu. Aku bagi dekat hang. Bahasa Kedah kita paling mudah. Kadang-kadang orang nak atok bahasa, ini adalah fidyah bagi sekian-sekian nama bin sekian-sekian nama, aku beri kepada kamu. Paling mudah, ini fidyah bagi si Ahmad bin Awang, kan, aku bagi dekat hang lah. Mudah, itu di antara ijab dan qabul yang paling mudah bahasa kita lah. Kan, tak lagi nak cari perkataan itu, ini dan sebagainya lagi. Jadi ini benda yang paling mudah. Ini fidyah bagi ni, arwah tu sekian-sekian aku bagi kat hang lah. Jadi kan, aku terima lah. Kan, aku terima. Jadi itu sudah pun berlakunya proses fidyah tersebut dan proses pengesahan fidyah itu. Baik, dan lagi diisyaratkan pindah oleh yang menerima itu. Pindah tersebut kita duk tolak kan. Dulu pakai bulu, lah pakai troli. Kan laju sikit, kedudukan tu jangan kita rasakan bergerak sudah. Saat lagi dia gerak, okay, hang duduk 100 meter, aku duduk 100 meter, kita pakat duduk tolak. Itu berat pula lah. Kan, jadi kedudukan biar ada pergerakan tu sudah. Tolak aku tolak mereka hang. Itu yang paling mudah. Baik. Dan yang terlebih mudah hisab fidyah itu adalah harganya sekali akad itu tamam 1 bulan ataupun tamam 1 tahun. Yang ni aku bayar fidyah si Fulan bin Fulan selama sebulan. Kan, tolak. Kan, okey, paling mudah lah. Aku bagi dekat hang. Dia tidak syarat berapa orang fakir miskin, 60 ke, tidak syarat. Kan, berdasarkan dia fakir, dia miskin, boleh. Lepas tu kita bedak lah kepada orang-orang fakir miskin. Kan, itu paling mudah. Ataupun kalau kita larat, kita beli 1 trailer tu, nilai dah, pergi bagi rumah orang miskin satu-satu tu. Kalau kita larat lah. Kan. Jadi kalau kita tak larat, kita tolak lah. Tolak. Qada iaitu tolak tersebut mesti berpindah daripada kita kepada orang yang kita nak bagi tersebut dengan niat tersebut. Walaupun kita sebut kata, selama sebulan aku bagi dekat hang, ataupun selama setahun aku bagi dekat hang. Fidyah dia, nilaian setahun. Itu di antara dia. Akad itu tamam 1 bulan ataupun tamam 1 tahun. Dan kadar 1 bulan itu 180 gantang. 180 gantang. Maksudnya, contohnya kita nak bayar sebulan tersebut, nilai dia 180 gantang, kita bubuh atas troli tersebut, kita tolak. Ini nilaian sebulan tersebut aku bagi fidyah
bulan aku bagi dekat hang. Itu dia. Kan, paling mudah. Ataupun kalau kita nak setahun pun boleh. Setahun tersebut 2,160 gantang. Kan, tak tahulah troli usah mana, wallahualam. Kan, aku bayar fidyah ni bagi sipulan bin sipulan selama setahun, aku bagi dekat hang. Tolak. Kawan tu pun aku terima. Kan, aku terima fidyah dah. Okey, selesai setahun. Lepas tu ada 19 tahun lagi, tolaklah pula. Kan, itu dia antara contoh dia lah. 19 tahun lagi ada lagi 19 tahun tolak pula. Kan, itu dia antara dia. Ataupun kalau kita nak ringankan tadi ni, hak yang terima tadi, fakir tadi, dia bagi dekat kita. Kan, faham, bagi dekat kita, hebah pada kita, aku bagi dekat hang murah ni. Kita pun tolak, aku bayar fidyah sebulan ni selama setahun. Okey, jadi 19 kali, 20 kali. Kan cukup 20 tahun fidyah tersebut langsai. Baik, dan kadar satu bulan tadilah, kadar satu bulan 180 gantang dan kadar setahun itu 2,000 dan 160 gantang. Dan jika harga pun dikimahkan juga pada kadar tu. Kira tengoklah kalau 2,160 gantang kali dengan, contoh kali dengan 6 berapa? Kan setahun. Nilai pun boleh kita bagi duit yang tu lah. Boleh tak ada masalah apa. Baik, maka jika adalah umur orang yang mati itu ada ia tinggalkan sembahyang dalam masa taklif itu 60 tahun. Contoh dia balik 15 tahun dia meninggal. Dia meninggal 85 tahun, 60 tahun lah kata dia taklif syarak dia balik, 60 tahun dia hidup tu, lepas tu dia tak sembahyang kan. Maka 60 tahun maka 60 kali tolak jika sekali tolak itu pada 1 tahun. Kan, jika sekali tolak itu pada 1 tahun, 60 kali tolak lah. Kan, kalau kita tadi macam tadi ni, kan setahun tersebut 2,160, kita buat atas troli. Kan, kita dia 60 tahun ni, kira tadi 20 tahun kira okey sikit. Ni 60 tahun. Kan, kita buat troli, okey, aku bagi zakat ni, aku bagi fidyah ni, bagi sipulan bin sipulan, aku bagi dekat hang selama setahun. Tolak. Kan, okey, lepas tu mungkin hak lain pula panggil 60 orang fakir. 60 orang tolak. Kalau kata dia nak guna helah tadi ni, boleh juga. Jadi berapa kali? 60 kali tolak mai. Tolak. Kan, tolak dia terima. Lepas tu kita tolak pula, dia terima. Jadi 60 kali. Kita hitung tengoklah dengan nilai yang beras tersebut. Kan. Baik, dibuangkan umur lelaki itu 12 tahun. Ini 12, dia buang 12 tahun, kata 12 tahun. Hari ini contohnya, seseorang yang mati, seseorang yang umur 60 tahun, dia meninggal. Kemudian kita tolaklah kata 12 tahun baru dia balik. 60 tolak 12. Jadi berapa? 48. 48 tahun dia tidak sembahyang. Itulah nilaian kali yang kita gunakan untuk menilai. Kan, 60 tahun. Kita balik, kita rasa-rasa balik 12 tahun dia balik dia. Maka tolak 60 tolak 12 jadi apa? Jadi 48 tahun. 48 tahun itulah yang kita tolak tu. Yang tolak, kemudian kita nilai dengan nilaian yang tadi ni. Baik, yakni dahulu daripada balik tadilah. Dan dibuang umur perempuan tu 9 tahun. Ini ihtiyatilah. Kalau perempuan tersebut tolak 9. 60 tahun tolak 9, jadi 51 tahun. Kan, 51 tahun kalau dia tak pernah sembahyang, maka kita bayarlah nilai tersebut. Kalau sebulan, kalau setahun, 2,160 kan gantang kali dengan 6, kemudian kali dengan 6 kali dengan 365, kemudian kalilah dengan berapa puluh tahun tersebut. Cuba tuan bolehlah buat hitungan tersebut apa yang saya sebut tadi ni. Contoh kalau sebulan 2,160 gantang. Satu gantang kita buat nilai RM6. Kan. Jadi kira tengok 2,000 tadi ni lebih kurang dapat kat 13,000. 13,000 tadi 13,000 setahun. Contohnya 13,000 setahun kali dengan 48. Berapa banyak dah. Jadi kalau kita tak mampu, kita ada helah tadilah.
yakni dahulu dibuangkan umur lelaki, yakni dahulu daripada balik, dan dibuang umur perempuan itu 9 tahun kerana bahawasanya sekurang-kurang masa balik keduanya lelaki dan perempuan tadi ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. يقول الرجي غفران المسوي مصححه عثمان صالح الأزهري. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan jalan yang dipilih daripada segala hamba yang mukminin, dan salawat dan salam ke atas Nabi yang mursalin dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya. Maka telah sempurnalah mencapkan ataupun menitipkan risalah yang bernama Irsyadul Ibad, yang sangat elok bicara di dalamnya dan menjagakan atas segala awam yang mengambil ilmu daripada orang yang mendakwa alim tasawuf yang berpegang kitab khurafat yang telah selesainya. Apa dia? Iaitu berhati kalau kita pegang dengan kitab ni, tasawuf dan sebagainya lagi, insya-Allah kita akan bebas daripada orang yang mendakwa alim orang tasawuf ni, yang mana pegangan mereka itu sesat. Kalau kita pegang tasawuf, pegang tauhid, apa yang disebut dalam kitab ni, insya-Allah kita akan terselamat daripada kesesatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma la badrut tamami wa faha miskul khitami, amin. Wallahu taala alam. Jadi insya-Allah kita telah pun habis kitab Risalatul Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Mudah-mudahan sepanjang kita mengaji kitab ni ada manfaat, dan memohon supaya dengan keberkatan kitab ni dan pengarang kitab ni, kita digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah tuan, kita baca Fatihah, sedekahkanlah kepada pengarang kitab ni dan guru-guru beliau. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada ilmu yang diberikan kepada kita melalui tulisan ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillah. اهدنا الصراط المستقيم. والله تعالى أعلم.